parking lot kafur tu, tanah Cina tu. Bukan luas mana pun. Apa dia buat dengan tanah dia? Sayang. Tuan-tuan tengok tanah orang kita ni. Apa betul buat? Tanah Cina sebelah kafur tu, kawasan tu tuan-tuan, bukan kawasan pertanian. Itu kawasan pembangunan. Tanah tu kawasan pembangunan. Dia ada sebelah kafur. Kawasan tu dah jadi golden triangle. Siapa ada tanah kawasan tu boleh jadi jutawan segera. Tanah kot tu bukan jual kira relung, bukan jual kira ekar. Tanah kot tu jual kira kaki. Cina yang ada tanah tu sebelah supermarket Carrefour tu, tanah tu dia tanam sayang tu kan. Kita pergi duk parking kereta, duk tengok, malu kat diri sendiri. Malu. Saya tak turun. Orang perempuan turun. Dia beli, dia duduk dalam kereta. Apek tua ada tanam tu. Bukan muda. Apek tua ada tanam tu. Kita duduk dalam kereta tu tengok. Ya Allah. Dia pun memanfaatkan tanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata kita mengambil tanah untuk nak buat bercucuk tanam. Apa pandangan syarak tentang benda ni? Dia kata adalah syarak kita mengharuskan ambil tanah. Tempat bertanam tanaman itu menjadi tempat bertanam tanaman dan berkehidupan. Boleh kita pergi ambil dengan tujuan nak bagi hidup tanah tu. Tetapi membanyak-banyakkan mengambilnya, menjadikan lebih masyghul, yakni lebih sibuk kepadanya daripada berbuat ibadah, adalah, dan kerana itu dipesan oleh Nabi SAW, jangan membanyak-banyakkan mengambilnya supaya tidak kuat berbimbang kepada dunia. Agama haruskan kita ambil tanah untuk nak bercucuk tanam, untuk nak membangunkan tanah. Tapi kalau pergi kerja cari tanah aja, sampai apa pun tak ada, mengaji tak ada, semayang tak ada, apa pun tak ada, yang ni ditegah oleh agama. Biasa lah tuan-tuan. Agama memang lagu tu lah. Dia tak suruh kita tumpu dunia sampai buang akhirat. Agama pun tak suruh kita semayang sampai tak ada apa atas dunia. Agama suruh kita balance di antara dua benda ni. Tanah dia suruh cari, dia suruh kita usaha menghidupkan tanah, dan dia tak mau kita sampai tinggal agama kerana duk pulun dengan bab tanah ni. Sebut tang mana pun ada tanah dia. Sebut tang mana pun tanah dia ada. Tak ada banyak, ada sikit. Dia kerja beli tanah aja. Tengok sampai tua tak ada nak mengaji agama. Zakat pun tak bayar. Apa pun tak. Pasal dia tak tahu. Dia tak tahu kata kena bayar zakat pun. Pasal apa? Pasal dia habis masa dengan duk cari tanah, duk buat harta je. Tangkap tanah-tanah 30,000, taruh buang 5 tahun, taruh buang 10 tahun, jual 1 juta. Kaya-kaya. Satu lagi dengar pula siapa kata kapit duit tak ada, anak nak masuk universiti, nak mengaji, duit tak ada dan sebagainya, pump ditangkap ke dia pula. Beli berapa? Beli pada orang yang desperate, orang yang terkapit nak pakai duit dandan. Nilai tanah tu sepatutnya 200,000. Dia pergi semang-semang, dia beli 70,000 ya. Pasal apa? Dia ambil kesempatan atas kawan yang tersepit tu. Dia ambil kesempatan. Dia beli 70,000. Dia beli di bawah daripada nilai semasa. Itu salah satu unsur zalim yang dia buat dekat orang. Dia ambil 70,000, taruh 2 minggu aja. Dia jual balik, dah jadi 300,000. Duk buat kerja macam ni sampai tak dan dengan agama. Yang tu yang dia marah. Kalau dia jenis orang yang jaga agama, di samping dia duk menjaga beli tanah, jual tanah, di samping tu dia orang yang beragama, dia tak akan buat benda-benda yang salah macam tu. Orang bagi deposit dekat dia 20,000. Janji dalam masa sebulan nak bayar. Duit tu nak bayar penuh. Kalau sekiranya dalam masa sebulan tak boleh bayar, 20,000 ni burn. Dia kata 20,000 ni kira hangus. Dia kata lagu tu. Tengok cukup sebulan kau tu tak boleh bayar sungguh. Kalau dia satu orang yang mengaji, dia tak makan duit 20,000 tu. Dia panggil kontuk balik, dia kata betul-betul hang boleh tak boleh beli tanah aku ni. Kontuk kata tu nampak pasal aku tak boleh. Tak boleh tak apalah, nak bukan rezeki hang lah tanah ni, ambil balik duit 20,000 ni. Itu orang yang menjaga tanah tapi dia mengaji, dia beriman kepada Allah, dia lain. Dia reti hak mana haram, hak mana halal, hak mana buat zalim, hak mana buat naya, dia reti. Maka dia tak buat zalim, dia tak buat naya, dia tak makan benda haram. Tapi kalau tak reti, dia duk kira lah, aku janji. Dia pun dah sign surat. Kalau dia tak boleh bayar dalam masa sebulan, duit ni habis, burn, dia kata duit ni habis. Aku janji dengan dia, aku akan buat naya dia. Dia sign surat, dia mengaku, dia sanggup bagi kat aku duit ni. Dia duk sembang lagu tu. Betul ke kawan tu saja sanggup bagi kat hang 20,000? Kalau duit hang sendiri 20,000, hang sanggup ke saja nak bagi kat orang? Nampak? Orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang mengaji, orang yang reti, dia tak akan buat benda macam ni. Dia tak lepas nak telan duit tu. Dia perasa benda tu berdosa bagi dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana dipesan oleh Nabi, jangan banyak mengambilnya supaya tidak kuat berbimbang kepada dunia. Sebagaimana tersebut yang demikian itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melampau-lampau kamu dalam membanyak-banyakkan mengambil tanah tempat bercucuk tanam, supaya bertanam tanaman kamu di dalamnya dan mengambil hasil isi tanah tanam tanaman sekalian kamu itu. Maka apabila sekalian kamu buat ambil banyak akan tanah tempat bertanam itu, nescaya jadi suka sekalian kamu kepada dunia. Maka dengan sebab tanah-tanah tempat bertanam sekalian kamu itu berhajat kepada sekalian kamu ambil berat, jaga dan memeliharanya. Jika tidak, sia-sialah ia dan dapat rugi sekalian kamu pada dunia. Dan jikalau sekalian kamu ambil berat pada memeliharanya dan ambil jaga padanya, nescaya lalai sekalian kamu dengan sebabnya itu dan daripada zikrullah. Dia kata itu dia. Kalau kita terlampau banyak harta, tuan-tuan, kita manusia, kita tak boleh buat semua benda. Bohong aja. Superman pun tak boleh buat. Bukan kita ni, Superman pun tak boleh buat. Semua nak buat. Semua nak buat. Nak jual kereta, nak jadi broker tanah, dalam pada tu nak jadi kontraktor buat rumah, dalam pada tu nak buka kedai makan, dalam pada nak buat semua. Tak boleh. Tak cukup tangan. Bohong tak cukup tangan. Satu benda kita tumpu buat pun dah cukup lah. Nak pergi buat semua ni tak cukup tangan. Kalau nak gagah buat juga, ada benda kita kena korbankan. Dan amat malang bagi kita kalau yang kita nak kena korbankan itu agama. Amat malang bagi kita. Tak ada. Memang tak ada. Semua nak buat. Yang ni pun nak buat, yang ni pun nak buat, yang ni pun nak buat. Masa 24 jam juga sehari. Kita nak buat 7 benda dalam masa sehari. Tak ada, tuan-tuan. Kalau gagah juga buat, ada benda yang akan dikorbankan. Dan biasanya yang terkorban itu agama. Jarang manusia sanggup korban dunia dia. Jarang. Kebanyakan manusia, agama dia sanggup korban. Ini yang diingatkan oleh agama kita. Jangan sampai jadi macam tu. Jangan sampai jadi macam tu. Kata Zubairi di dalam Ittihafus Sadah. Pendeknya, mengambil tanah tempat bertanam tanaman itu setengah daripada barang yang menghitam akan hati. Dia kata, itu dia. Kata Az-Zubairi, dia kata kalau kita terlampau gelut duk fikir pasal nak tambah harta, hati kita jadi hitam. Dan melalaikan seseorang itu daripada mengadap zikrullah. Maka siapa ternasi pada dirinya yang demikian itu, harus baginya membanyak-banyakkan mengambil tanah tempat bertanam tanaman itu. Kalau siapa dia kata dia boleh, walaupun dia buat kerja banyak, tapi dia tetap boleh bahagi masa untuk agama, Masya Allah, buat. Kalau dia kata dia boleh, buat, sabar. Buat bendang pun buat bendang. Lepas tu apa dusun pokok durian ada sikit, cepedak nangka apa semua ada sikit. Dia bahagi masa cukup-cukup, cukup time maghrib balik rumah, mandi, pergi semayang, lepas tu mengaji agama. Dia boleh buat begitu. Habis semayang Isya sekali, balik di rumah, balik tunggu dalam pukul 10-11, galas senapang patah keluar pergi nak tembak tupai apa pula. Dia boleh buat begitu. Tak apa, Masya Allah. Kalau boleh pergi buat. Kalau boleh, kita sendiri tahu kita boleh tak boleh. Kalau rasa boleh, tak apa. Kalau rasa tak boleh, jangan. Dia kata pasal apa? Takut tak lagi agama tergadai. Dia kata begitu. Masalah mengurus harta itu bagaimana yang dipuji oleh syarah. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya, ketahui olehmu, memberi taufik akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya harta itu ialah sebagai yang telah kami khabar keterangannya dulu, iaitu baik ia pada satu pihak dan tidak ada baik pada satu pihak. Ini tuan-tuan. Apa pun dalam dunia ni lagu ni. Manusia pun serupa. Baik satu segi, tak baik satu segi. Tak ada manusia baik A sampai Z baik semua, melainkan Nabi SAW. Nabi lain. Nama kata manusia ni 90% baik, 10% ada aib dia. Nama kata manusia ni 70% baik, 30 ada busuk dia. Nama kata manusia macam tu. Nama kata benda yang ada atas dunia ni pun macam tu. Ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk.
Kita senaman ni ada kebaikan dia, tapi ada keburukan dia. Bila umur dah meningkat tinggi dan sebagainya, pergi senaman lebih daripada had dia boleh kena heart attack, jatuh tengah-tengah